Ustaz Ahmad Najib. Dia bawa Ustaz Ahmad Najib bawa tafsir Quran kan? Ayat dan Allah Rifah. Alhamdulillah, insyaAllah. Dan sedia maklum, sebelum saya meneruskan kuliah maghrib pada kali ini, kita faham bahawasanya sekarang ini dalam keadaan norma baru, ya, dalam keadaan norma baru yang mana kita perlu mengikuti SOP yang telah ditentukan. Jadi alhamdulillah, insyaAllah, mudah-mudahan kita teruskan. Dan sebelum melanjutkan lagi, saya perkenalkan diri. Saya bernama Yahya bin Yusuf, panel Prodi Cara Akidah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, yang mana membantu bahagian bin akidah proses ataupun permohonan yang memohon murtad, ya. Jadi di Negeri Sembilan ini ada unit akidah dia. Jadi saya duduk dalam bahagian tersebut. Dan insyaAllah akan berkongsi juga dengan tuan-tuan dan anda yang berada di sini, para sahabat yang sempat hadir pada malam ini, insyaAllah. Sementara kita nak menunggu waktu isyak masuk, kita berkongsi ilmu sedikit, insyaAllah. Dan tak lama lagi kita mungkin akan diperkenalkan lebih kurang 42 hari lagi larangan baru untuk umat Islam, larangan makan waktu siang. Jadi mana yang cepat tangkap tu alhamdulillah, syukur, ya, yang mana kita nak berpuasa di bulan Ramadan, ya, Ramadan al-Mubarak, insya-Allah, ya, tak lama lagi kita nak berpuasa dah, ya, insya-Allah. Dan rindu nak berpuasa, rindu nak bertarawih, ya, lama rasanya, ya, insya-Allah. Kerana yang mencintai pada Ramadan ini pahalanya cukup besar dan cukup banyak, ya, insya-Allah. Dan bila kita sebut tentang bulan puasa, tak lain dan tak lupa pada zakat, ya. Bila kita tanya dah bayar zakat ke belum? Dah. Dah bayar zakat ke belum? Dah. Zakat apa? Zakat fitrah. Kalau tak bayar zakat fitrah tu rasa tak air, rasa hati tu tak seronok lah kalau tak dapat bayar zakat fitrah, ya. Yang mana saya dengar kemungkinan di Negeri Sembilan ini, kemungkinan fitrahnya turun sedikit. Kebiasaan RM7, betul? Bukan RM7, kan? Dan kalau tak salah saya dengar daripada sahabat saya di Kuala Lumpur, di wilayah zakat fitrah ni RM5 diturunkan. Dan itu juga tak salah saya di Sembilan telah dipersidang, tapi saya tak ada maklumat tu. Jadi saya cantumkan itu juga di Sembilan. Dan bila kita sebut tentang zakat ini, ingin saya berkongsi yang mana dulu pernah berkhidmat di pusat zakat Negeri Sembilan. Kebanyakan rata-rata itulah, kalau ditanya dah bayar zakat dah, besok tiap-tiap tahun bayar, tak pernah habis, Ustaz. Tak pernah habis. Bila kita tanya zakat apa? Zakat dan zakat fitrah. Tapi lagi satu, jangan kita lupa bahawa kita ada zakat yang keduanya, ini zakat maliyah, yang zakat harta. Zakat harta ini apa? Harta kita lah, seperti wang simpanan, emas, perak, ternakan, pendapatan, ya. Ustaz ada juga tanya tentang seronok sikit kalau kita nak tanya bab zakat pendapatan. Tak pernah saya jumpa dalam Al-Quran ada menyatakan tentang zakat pendapatan. Mana dalilnya? InsyaAllah kita kupas sekejap lagi. Dan Ustaz, saya ada simpanan. Bila kita duduk dekat bahagian teknikal kiraan zakat ini, soal kita dulu cukup famous soalan-soalan yang berkisarkan tentang teknikal bagaimana kiraan zakat tersebut dibuat. Dan di Negeri Sembilan pada tahun ini 2021, nisab kita sebanyak 18,000 lebih, 18,700 kalau saya tak ingat, 18,000 lebih lah, ya. Baik, sebelum kita berkongsi sedikit, sebelum saya buka kitab ini, kitab ini cukup cantik yang saya selalu bawa di Masjid Galung, sambung dengan ruqyah, insya-Allah. Kita belajar pasal jin, pasal alam lagi satu, alam ghaib dan sebagainya. Apa itu penyakit ain, insya-Allah. Di kesempatan kalau sempat kita berkongsi, insya-Allah. Sebelum saya lanjutkan tentang kitab ini, saya ingin berkongsi sedikit tentang zakat, kerana kita dalam
InsyaAllah mungkin ada sedikit simpanan dekat kita ini wajib ataupun tidak. Jadi saya kongsikan pada malam ini insyaAllah. Ya. Berkaitan dengan zakat simpanan terbagi kepada dua. Yang pertama mungkin zakat tetap, simpanan tetap. Simpanan tetap ni tak pernah keluar sepanjang tahun. Contoh Januari sampailah bulan Disember, bulan 1 sampai bulan 12 tak pernah dikeluarkan walaupun RM1 dalam setahun. Ya, kita tengok. Baik. Tadi kita nak tahu, kita tahu sebagaimana kita tahu zakat itu terbagi kepada dua. Zakat maliyah dan zakat badan. Zakat badan atau zakat fitrah. Yang kedua zakat maliyah dan zakat harta. Sebelum kita nak keluarkan zakat harta ataupun nak keluarkan zakat, dia ada syaratnya. Sebelum kita menunaikan solat, dia ada syaratnya juga. Pakaian kita bersih, mengambil wudu, menghadap kiblat, itu syaratnya. Begitu juga kalau kita nak keluarkan zakat, ada syaratnya. Apakah syaratnya? Yang pertama, Islam. Orang Islam sahaja yang layak untuk keluarkan zakat. Bukan Islam tak layak. Yang kedua, orang yang merdeka, bukan hamba. InsyaAllah di Malaysia rasa tidak ada hamba. Dulu kalau mungkin ada hamba. Yang ketiga, nak keluarkan zakat mesti melebihi nisab. Apakah itu nisab? Nisab ini kadar minima yang menentukan kita kena zakat ataupun tidak. Yakni nisab kita yang terbaru adalah 18,700 lebih. Lebih daripada itu maka kena zakat. Kalau kurang tak kenalah, selamat kan. Baik, zakat wang simpanan tetap. Contoh, pada bulan Januari ada RM20,000 sampai dah di hujung tahun banyak tu juga lah, mungkin ada sedikit tambahan. RM20,000 itu melebihi nisab. Melebihi nisab, maka kita diwajibkan zakat. Sebab lebih daripada RM18,000 tadi, maka RM20,000 itu lebih daripada nisab, maka wajib. Yang keempat tadi itu haul, cukup setahun. Tak cukup haul, tak wajib nak zakat. Dia mesti haulnya cukup setahun. Nisab RM18,000. Jadi tak warning kalau tu warning warna lah, Ustaz banyak anda pula. Dua aja kita ingat. Sebagai orang Islam, alhamdulillah. Ingat nisab, ingat haul. Sudah. Lebih nisab, cukup haul, cukup tahun, ngam. Ingat Januari sampai Disember, hujung tahun, kira-kira. InsyaAllah. Ustaz, banyak pula dalam buku saya ni, saya ada buku ESN, Maybank, Babi Bank, M-Bank. Macam-macam lagi lah. Kalau tak kisah dah bawah bantal, tak simpan kat bank, tak percaya kat bank, pun tak kisah. Bagaimanapun, apabila dia melebihi nisab, maka kita diwajibkan mengeluarkan zakat sebanyak 1/40 ataupun 2/500. Tak banyak. Kalau RM10,000 baru RM200 ya. Sikit je Ustaz, tak banyak. Tapi kemungkinan kita terlepas pandang yang mana kira-kira tersebut kita tak boleh tahu. Mudah. Dan Ustaz, bagaimana kiraan 18 itu tahun lepas 2020, kalau tak salah 14,000 lebih. Mengapa tahun ini jadi 18? Dia mengikut kadar emas. Emas mahal sekarang masa ini. Itu dia berubah-ubah. Dia ada majlis fatwa insya-Allah. Zakat pendapatan, zakat wang simpanan tetap tadi clear. Kalau kata Ustaz, bagaimana pula sebanyak buku bank banyak, Ustaz Sanun sikit, kumpulkan kumpulkan keseluruhan lebih tak ada 18,000. Kalau kurang tak apa, tak wajib. Kalau kumpul-kumpul ada 35,000, maka kat atas kita wajib kita keluarkan. Yang mana tuan-tuan ayanda, kalau kita wajib atas kita untuk keluarkan zakat, ada hak orang lain. Yang mana kalau kita tak keluarkannya, kita makan hak orang lain. Tak lancar dalam tubuh kita. Kalau kita makan, dia tak lancar dalam tubuh kita. Seperti mana air sungai yang mengalir, dia tak lancar, tersumpat, tersekat. Kalau kita tengok bagaimana nak dipahamkan lagi, ada yang terkena dalam penyakit kanser dan sebagainya. Allah, tak suci, tak bersih. Kita bersihkan harta kita dengan berzakat, insya-Allah. Nak bayar kat mana? Silakanlah ke tempat yang berwajib. Mudah-mudahan Ustaz, kalau saya nak bayar sendiri, silakan. Ustaz, kalau saya nak bayar pusat zakat, boleh. Alhamdulillah, ramai sahabat-sahabat, kawan-kawan tak berapa nak arif bab zakat.
tapi dia seronok datang zakat. Ustaz, hari ni nak bayar zakat. Rupa-rupanya dia suka nak bersalam. Aku terima zakat ni. Kadang-kadang tersilap, tersasul. Aku terima nikah ni. Rupanya seronok akan. Jadi kita doakanlah azharakallah fi ma'ataita wa barakallah fi ma'ataita. Ya, mudah-mudahan berkat hartanya. Ya, mudah-mudahan. Sebab dia kata Ustaz, dulu saya dapat first time sekali dia angkat soal ini jumpa Ustaz. Banyak kali salam, alhamdulillah terasa dekat aura dia tu. Ikutlah, tak ada masalah. Ya. Kalau keluar daripada tolak pintu zakat tu sambung pegawai dia insya-Allah. Apalah penuh pakcik kita boleh seorang ni kan. Kalau saya datang ada terawih masjid, terawih ada masjid saya tak jadi dia. Baik. Itu persoalannya zakat sendirilah. Ya. Baik, dulu ada isu juga, ada isu Ustaz saya ni nak bayar zakat dia tu. Contoh bila mana zakat ini siapa golongan yang terima, dia ada 8 asnaf. Dia 8 asnaf kan, dia ada 8 asnaf. Bila 8 asnaf ini adakah kita memberi itu kepada 8 tersebut? Itu dia. Jadi kalau kita bayar di institusi, dikumpulkan keseluruhan itu, maka diakhirkan secara adil. Itu tu soalan dia insya-Allah. Jadi ada juga tu yang bayar sendiri tu, tidak ada masalah pun. Jadi yang penting kat sini, yang penting kita niat kita nak keluarkan zakat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan selesai jawab kita. Daripada kita tak keluarkan zakat tersebut. Okey? Simpanan semasa. Ustaz, saya ni ada simpan, tapi bila tak ada saya keluarkanlah. Ya. Kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar. Macam mana kira-kira Ustaz? Baik. Dalam kaedah ini kita tengok pada tahun yang terendah. Contoh, tahun terendah ini macam mana Ustaz? Januari sampai bulan Disember. Ya, Januari sampai bulan Disember. Katalah masuk 20,000 pada bulan Januari, bulan 5 tu keluar sebanyak RM5,000. Maka bakinya tinggal RM15,000 kan? RM15,000 itu terputus nisab. Terputus nisab sebanyak RM18,000 tadi. Ya, terputus nisab, maka tak wajib pada bulan itu. Maknanya ketika dalam tahun itu, pada bulan 5 itu terputus nisab. Tengok pula, katalah bulan 8 dia masuk balik RM5,000, jadi balik RM20,000. Pada hujung tahun kira, tengok Ustaz, dah cukup balik. Jadi kiraan haul itu bermula pada bulan Ogos yang dia masuk tadi. Sebanyak RM20,000 Ogos tu lebih daripada RM18,000. Di situ bermula haulnya. Tengok pula pada tahun depan. Tengok pula pada tahun depan tu, bulan Ogos sampai bulan Ogos tahun depan, cukup tak haulnya, cukup tak nisabnya. Kalau terputus maka tak kena lagi. Ustaz, saya nak cukup haulnya, saya keluar Ustaz, bayar bayar tu ada bulan yang PL-nya nak konon zakat dikeluarkan, tak cukup nak supaya terputus nisab. Innama a'malu binniyat, terulang. Cuma mudah-mudahan kerana apa kita nak berkati bila kita keluar zakat, mudah-mudahan dicampakkan, diberkati Allah SWT tentang harta kita, insya-Allah. Ya. Baik, yang kedua, sekarang ini kecoh pasal GWSP, iSinar. Ada yang dapat iSinar? Ada ya? Alhamdulillah, patut dah bersinar-sinar. Ya. Jadi Ustaz keluar dapat RM10,000, adakah wajib zakat atau tidak? Tak. Kenapa tak? Apa masih nisab? Keluar RM10,000. Jadi dia terputus nisab. Belum cukup lagi, kan? Baik. Ustaz, saya dah simpan lama dah KWSP ni. Adakah contoh KWSP ni dia isu teknikal ini, dia ada beberapa pandangan dan kiraan. Jadi bagaimana kita nak ambil pada titik yang mana? Ustaz, bagi orang yang muda sebelum umur dia 55 tahun belum boleh keluar KWSP, bekerja kena potong KWSP, potong per esok, potong KWSP contohnya. KWSP tersebut, KWSP tersebut dia kata dia tahu jumlah keseluruhan ada 300,000. Wajib tak kena zakat? Tak wajib lagi. Sebab ainnya tak ada. Ya, ainnya tak ada. Maksudnya duit itu duit kita, tetapi kita tidak boleh keluar rasa wainah-wainahnya.
Nilainya ada, nilainya kita tahu, tapi kita belum ada ainnya, kita tak nampak. Maksudnya tidak boleh dikuasai. Maksudnya masih dalam simpanan pentadbiran KPSP. Jadi apabila keluar besok, maka wajib atas kita untuk keluarkan KPSP ke atas zakat, insyaAllah 2.5%. Tak banyak insyaAllah. Jadi selesai tanggungjawab kita. Okey, KPSP. Seterusnya tentang zakat emas. Kalau Tok Ayanda, sahabat yang ada kiraan bagaimana ataupun nak tahu bagaimana kiraan zakat emas dan perak, perak ini pun bernilai, maka dia ada kiraan dia. Kita ambil mudah untuk kiraannya, urufnya bagaimana kiraannya. 85 gram disimpan. Maksudnya kalau bagi lelaki mungkin dia tak pakai, haram, tak boleh pakai emas. Tapi dia lelaki bagaimana? Mungkin dia simpan jongkong emas, dia simpan rantai contoh, tapi dia tak pakai, dia simpan. Okey, sebab dia ada nilai, simpan tersebut kadarnya adalah 85 gram. Lebih daripada itu maka diwajibkan zakat kat atas kita, kalau tak salah saya 85 gram itulah nilainya 18,000 tu. Lebih daripada itu maka wajib zakat emas. Bagi dipakai urufnya dulu, dulu sebelum dimasukkan, dulu boleh pakai sehingga 850 gram. Sekilo orang sekali lebih kenui, boleh pakai omeh sebanyak itu. Tetapi sekarang ini telah bermesyuarat, telah mengeluarkan garis baru, yakni boleh pakai sehingga 200 gram saja. 200 gram saja. Kalau kata lebih, maka di situ kena pakai zakat. Tolaklah emas dan permata. Permata yang ada pada emas, contoh emas tu dia ada permata. Permata tu tak kena zakat. Dia kena keluarkan nilai permata tu berapa berat, ini tolaklah. Kalau di pusat zakat, insya-Allah mereka ada timbangan-timbangan yang boleh membantu. Kalau pergi ke kedai emas, jadi kita dapat bezakan, jadi kita tahu nilai emas tu berapa dan permata yang ada, maka kita keluarkanlah. Jadi asas pahaman kita bab zakat selesai, insya-Allah. Baik, seterusnya Ustaz, kita teruskan tentang zakat pendapatan. Zakat pendapatan, Ustaz, kalau motong botak, kotor tak zakat? Motong botak ni kotor tak zakat? Bagi dulu ataupun zakat pendapatan ini mana datangnya? Kalau kita baca Quran, dia kata tentang zakat pendapatan, zakat tanaman, zakat padi, kurma dan sebagainya, tetapi dalam keadaan revolusi, contoh Malaysia dulu sebagai negara pertanian, sekarang ini sebagai negara perindustrian, negara profesional, bekerja sebagai factory, bekerja sebagai cikgu, bekerja sebagai lawyer, doktor dan sebagainya. Ustaz, mana dalilnya? Dalam Al-Quran tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah nafkah dan zakat daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Kias daripada ayat 267 surah Al-Baqarah itu, kias itu kepada hasil usaha kamu yang baik-baik, maka kena keluarkan zakatnya. Adakah kita bekerja sebagai seorang cikgu tidak menghasilkan hasil usaha yang baik-baik, kita bekerja sebagai seorang doktor dan sebagainya yang berpendapatan tinggi tidak menghasilkan, sedangkan petani itu 5 hingga 10% mereka kena zakat, sedangkan kita tak kena zakat, mana adakah begitu? Jadi alhamdulillah hasil daripada itu Majlis Fatwa bersidang, kalau tak salah saya pada 1997 mewajibkan zakat pendapatan bagi negeri Sembilan, dan kita dipahamkan seluruh negeri-negeri Indonesia juga adalah wajib tentang zakat pendapatan. Keluar ataupun tidak terpulanglah, maka kita dengar pada malam ini bahawa zakat pendapatan wajib ke atas kita. Ustaz, dari segi teknikalnya, biasanya kita dengar, kalau biasanya kita buka kitab, biasa dibicarakan tentang kewajipan berzakat. Ustaz, malam ini kita nak bicara bagaimana teknikal kiraan, kiraan
supaya saya mudahkan. Kalau kita baca kitab dia panjang, saya mudahkan kiraan itu bagaimana nak tahu ni, nak tahu menghasilkan usaha yang baik-baik ni kita nak keluarkan zakat. Baik. Syarat nak keluarkan zakat tadi, misal kita mesti 18,000 lebih. Cukup haulnya, cukup setahun lah, ya. Kita kojos daripada bulan Januari sampai bulan 12. Cukup tak hisap ya. Bagi macam mana nak kiranya? Contoh, pendapatan bulanan kita pada bulan satu bulan ataupun kita mula kira pada bulan Januari, pendapatan sebanyak RM2,000. Cukup bulan, cukup tahun, cukup haul pada bulan 12, RM2,000 kalikan dengan 12 bulan itu, maka jumlah tersebut adalah RM24,000. Bila RM24,000 lebih daripada nisab, maka di situ wajib keluarkan zakat 2.5%. Ustaz, bila mana saya bekerja, Ustaz, saya ada tanggungan. Saya tak ada di sini, saya ada tanggungan. Saya ada ibu ayah, saya ada anak, saya ada isteri. Bukan isteri saja, Ustaz, saya ada isteri-isteri. Boleh tolak tak, Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Yang pertama, diri. Diri kalau tak sebanyak saya, sebab sekarang ni dah duduk bahagian panel bonding cara. Dulunya duduk kat bahagian zakat, kiraan jadi ekspor. Bila dah lama tinggal, sebabkan kat bulan Ramadan ni terasa terpanggil untuk berkongsi. Dulunya RM8,000 tak salah. Kalau sekarang ni RM9,000. Masa tahun boleh tolak RM9,000. Anak boleh tolak RM8,000 yang berada di IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam ataupun swasta. Setahun boleh tolak RM8,000 untuk dia. Yang tak bersekolah IPT, sekolah biasa, boleh tolak RM2,000 seorang. Dan tolak juga, saya ada calon KPSP, boleh tolak, tak ada masalah. Tolak KPSP, tolak tabung haji. Apa lagi nak tolak? Tolak mak ayah. Saya bagi mak ayah saya RM500 sebulan. Ada bukti? Tak tanya. Biasanya pegawai tak tanya macam tu. Dia tanya saja seikhlas kamu. Bila dia tanya, dia akan cantik, dia akan tolak. Bila dah tolak, negatif 100. Macam Ustaz, negatif pula dah. Jadi dia pula yang konon minta zakat. Isi bukan itu. Kalau yang ikut yang pertama tadi, RM2,000 tadi tu, kalau ikutkan yang pertama tadi, dia dah wajib zakat. Tapi kalau ikut yang kedua, negatif pula, dia pula layak penerima zakat. Isilah orang beriman. Untung saya datang, Ustaz, dapat penangan belum. Alhamdulillah, terpulanglah, ikutlah mana kesediaan. Jadi boleh yang pertama, boleh yang kedua. Kenapa, Ustaz? Saya dapat pendapatan ini, Ustaz, walaupun dengan peluh keringat saya nak bersihkan dulu. Mungkin saya, Ustaz, konjol diamanahkan 8 jam pada saya, tapi saya konjol sebenarnya 5 jam, 2 jam pula, 1 jam minam. Sampai kampung saya dia panggil minam. Sini macam mana dia sebut minam sama kan? Minam. Kalau Kedah kata macam mana ada orang Kedah kat sini? Tak ada. Macam Kedah, tak. Baik, bagi kita nak bersihkan pendapatan boleh, tidak ada masalah. Bila sekarang ini menuntut akan ketidakpercukupan, maka isteri pun bekerja sekarang ni, profesional, cikgu dan sebagainya. Jadi kita bagi tahulah bagi isteri kita, maka wajib zakat kita ni kita cek lah. Rasanya selesai bab ni. Kerana apa, lama telah dibincangkan tentang bab zakat dan saya rasa tidak ada masalah. Cuma kita berbincang ini supaya mudah-mudahan apa yang kita tertinggal mungkin kita boleh tanya pada yang master, insyaAllah. Sekarang ni ada soalan bab tanya bab zakat ke? Macam mana? Tabung haji dah dikeluarkan zakat, tidak ada masalah, selesai. Settle? Kalau ada soalan boleh tanya terus sebab takut tertinggal. Okey, saya kira selesai bab zakat, insyaAllah. Seronok saya berkongsi bab zakat. Sebab apa, tuan? Semasa saya bertugas sebagai pegawai zakat, saya diamanahkan untuk memberikan taklimat, jadi saya ringkaskan, saya shortkan. Bila saya saya pergi ke sekolah-sekolah untuk membuat taklimat zakat,
jamnya pukul 2 petang. Bila sampai jam pukul 2 petang, al-maklum dah lepas makan. Lepas makan kena aircon. Bila kena aircon mata tak kan? Dalam slot tersebut ada 2 yang dipanggil. Pertama insurans, yang kedua zakat. Dah lah insurans dulu, zakat nombor 2. Sampai saya fikir sampai sama ni duduk belakang. Saya dengar kalau orang insurans ni bagi taklimat. Ni saya nak share lah. Saya dengar dia bagi taklimat, Masya Allah, it's very powerful. Powerful dia bagi tentang bagaimana melindungi tentang insurans. Cikgu-cikgu ni pun berbondong-bondong masuk insurans. Sampai kat term zakat, pegawai saya pun, saya belakang masuk tu duduk. Tak berapa nak pandai. Jadi kita bawa beg, bawa pelajar tu juga saya yang bawa. Bila saya lihat dalam keadaan itu, zakat ini, alasan zakat dah daripada kunci dulu dah belajar asal. Daripada kunci dulu dah selesai dah. Zakat apa? Zakat fitrah. Zakat pendapatan kosong Ustaz. Itu yang datang. Bila mana pukul 2 tu taklimat insurans 1 jam, pukul 3 lagilah kunci bantu nak dongah macam mana lagi kan. Macam mana nak buat. Saya perhatikan kadang-kadang pegawai saya ni dia bila berceramah, bila bagi taklimat zakat, buat duit. Bila buat duit ni tak lagi kunci bantu. Kan nak keluarkan pulang zakat ni pun lagi kunci. Macam mana nak gaya ni kan? Saya bagi kalau salah dia sikit, maka audien tadi tu tak nampak dah zakat tu. Bila nak pergi tengok jam, bila nak pergi tengok jam, capek kan. Lama-lama bila saya perhatikan insurans itu ramai di antara cikgu dia, boleh dikatakan sepenuhnya 100% dia masuk insurans, 100 sikit sebulan. Sedangkan zakat itu wajib. Zakat itu wajib, tapi dia buat aneh-aneh je. Bila saya perhatikan, mungkin mesejnya tak sampai. Jadi bila balik daripada tu, saya pun mulalah belajar. Hari-hari baca kitab, tengok macam mana nak mudahkan ni supaya orang-orang cikgu-cikgu yang ada dengan taklimat ni faham. Dan alhamdulillah tadika tersebut, bila sampai ke sekolah yang lain, bila masa taklimat, saya minta dulu volunteer untuk yang pertama. Sebab dah faham nak masuk dia ni, siap kan, siap kau cikgu lepas ni. Saya pun bagi taklimat. Itu pun di antaranya ada kelasnya. Kalau cikgu sebelah rendah, biasanya macam ni, kena main-main sikit, kena tunjukkan gambar orang bunyi, tunjuk lagi, nampak. Kalau sebelah rendah, biasanya lain pula. Kalau di college, universiti pun lain fashionnya, nak faham kan. Jadi kalau di masjid, ayah-ayah insya-Allah tak ada persoalan yang timbul, semua teranggu-anggu faham, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Seronok saya berkongsi bab zakat ini, yang mana bila saya faham dan meringkaskan bagaimana zakat pendapatan yang wajib ke atas mereka itu, alhamdulillah sejak itu cikgu-cikgu mula memotong gaji, dipanggil skim SPZP, skim potongan zakat berjadual. Kalau yang bekerja mungkin tak pula, skim potongan zakat berjadual dah selesai dah. Mungkin di-upgrade setiap tahun, mungkin ada kenaikan gaji, dia upgrade saja. Dan Ustaz dia kata saya tak layak pun, tapi saya nak keluarkan. Boleh, alhamdulillah, tidak ada masalah. Bila sampai di sekolah yang mana yang dengar itu lelaki ataupun perempuan, mudahkan bagi suami untuk keluarkan zakat mereka, juga sign bagi pihak mereka, insya-Allah mudah-mudahan selesai. Baik, selesai bab zakat pendapatan. Jadi saya nak kongsikan sedikit dengan masa ini. Itu masuk isyak pukul berapa? Lebih kurang dalam 3-7, ada lebih kurang dalam 12 minit insya-Allah. Dan saya bawakan buku ini sepenuh dengan ruqyah, bukan urugayah, ruqyah. Biasa dengar kot, mungkin di masjid ni ada biasa dibahaskan tentang ruqyah ini, perawatan Islam. Perawatan Islam ini sangat pada saya ini. Sebab apa? Bila saya mendalami, kenapa saya mendalami kitab ini, kitab sebut dengan ruqyah ini, kupasan-kupasan daripada Al-Quran,
yang menyembuhkan secara perawatan Islam. Ustaz, bagaimana yang dikatakan tentang ataupun pertanyaan bagaimana dengan penyakit ain? Mana ini datang ain? Penyakit ain ini datang daripada mata. Mata ni boleh datang penyakit ain. Mungkin yang biasa dengar apa? Biasa dengar ke? Belum ya? Baik, saya kongsikan di kesempatan yang ada. Penyakit ain ini datang daripada mata. Tersebut niatnya ataupun daripada kebaikan ataupun sebaliknya, kejahatan. Contoh, dia tengok pakcik handsome, tengok pakcik handsome, jealous, tak cakap dalam hati daripada mata, maka orang itu boleh terkena ain. Bahaya ain ini. 1/3 umat Nabi Muhammad SAW meninggal kerana penyakit ain. Bagaimana yang istilahkan sejarahnya juga pada zaman Nabi dulu ada juga penyakit ain. Pada zaman sahabat dahulu ada seorang bernama Amir ini, mandi, selepas peperangan mandi di sumur, mandi datang seorang sahabat lain memuji akan tubuh Amir ini, dia memuji Amir ini, badan kau putih melepak seperti wanita. Maka si Amir ini tiba-tiba jatuh pingsan. Bila jatuh pingsan, sahabat-sahabat lain nampak, bawa kepada Rasulullah. Bila dalam keadaan itu Rasulullah tanya bagaimana keadaan ini boleh berlaku. Jadi sahabat ini beritahu bahawa sahabat ini memuji Amir ini, akan kulitnya melepak dan sebagainya, jatuh pingsan. Jadi Nabi pun berkata, inilah yang dikatakan dengan penyakit ain. Jadi bagaimana nak mengobatinya? Sesiapa yang memuji dari itu, diambil air mandiannya ataupun air wudunya itu, dimandikan kepada si Amir ini, disapukan daripada kepala sampai ke kaki. Alhamdulillah, sedar kembali dan berjalanlah seperti biasa. Kita nak kupas penyakit ain ini. Mungkin atuk-atuk, ayahanda ada anak, ada cucu. Contoh, kalau sahabat dah berkahwin, sahabat belum? Kalau dah berkahwin, kalau dah berkahwin, memuji isteri, contoh, memuji isteri cantiknya, siapa, tanpa disandarkan kepada Allah SWT, maka takut-takut boleh terkena ain. Dalam majlis ataupun dalam bersahabat, ingat, bila kita dari segi pandangan mata ini boleh melihat sesuatu, boleh terjatuh ain. Contoh, ada atuk ada cucu. Atuk ni jumpa cucu, biasalah riang, seronok juga cucu, ditimbang-timbangnya, dicium-ciumnya, dipujinya cucu. Lama cucu atuk handsome dan sebagainya. Maka cucu ini pun boleh terkena ain. Bagaimana semua yang tak suka, demam yang berbalik-balik, bagaimana nak hindarkan tadi atuk kalau mandikan cucu. Bagaimana kita nak elak? Kita kena sebutkan dengan permulaan ayat Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Mulakan pada malam ni insyaAllah. Contoh, Tabarakallah, Masya Allah, Alhamdulillah, cantik, sedia bang. Mulakan itu disandarkan kepada Yang Maha Kuasa. Manusia ini tidak ada kuasa, jadi takut-takut terkena ain. Jadi contoh, melihat pada pandangan, walaupun bukanlah dia sembulkan, dia cakap, tapi dengan niat dia pandang tergelincir. Sebab kita manusia biasa, dengan pandangan mata ini boleh terkena ain. Cepat-cepat kita elakkan. Kalau kita nak memuji, sandarkan kepada Yang Maha Kuasa. Sebut Alhamdulillah, cantik, Tabarakallah. Tersebut. Itu sebab kadang-kadang kalau kita dengar, bila kita dengar ada yang sebut Masya Allah, Tabarakallah, ini keadaannya, ini keadaannya. Bila kita faham bab penyakit ain. Contoh, dalam usaha, dalam perniagaan, melakukan dalam perniagaan, kita tengok sahabat kita tu maju dan sebagainya. Dalam pandangan itu pun takut-takut boleh terkena ain. Jadi cepat-cepat kita elakkan. Kita sebut syukur, Alhamdulillah, serahkan kembali kepada Allah SWT. Baik, bila sebut tentang perniagaan tadi, sebut pula dengan ruqyah ini, bagi orang-orang yang melakukan perniagaan, melakukan bisnes. Kalau kita belajar dalam bab ruqyah, banyak kupasan topiknya. Cuma saya ringkaskan, yang mana kalau kita pergi ke pasar, pasar ini pun ada jin-jinnya. Kalau boleh,
Kalau nampak pasar, jangan kita orang yang pertama masuk pasar. Biarlah yang kita tengah-tengah letak. Ya. Di pasar ini ada nama jinnya. Nanti saya kongsikan. Ya. Ada jinnya yang menunggu di pasar, yang memanggil-manggil. Yang nak beli itu, nak beli ini. Padahal kat rumah tak nak beli dah, nak window shopping dah. Kadang-kadang ada sorok-sorok nak tengok dah. Tetapi dalam itu jangan kita buat. Di pasar pun begitu. Ya. Baik, dalam perniagaan, dalam kita tengok contoh di pasar, kita nampak ada tulisan-tulisan, kadang-kadang kita pun tak faham di belakang, di atas dan sebagainya. Ya, mungkin menggunakan pelaris. Ya, pelaris. Pelaris ni macam mana Ustaz? Kadang-kadang kita tak faham pun. Kalau ayat Quran itu kita boleh baca, tapi dia ada simbol-simbolik dia. Dia ada segitiga dia. Kalau boleh, elakkan daripada masuk. Elakkan. Sebab manusia tak boleh nampak jin, tetapi sebaliknya boleh. Jin boleh nampak manusia. Jin ini ada lelaki dan perempuan, ada betina dan jantannya. Jin ini punya taklif juga terlaku kepada mereka ini. Ya, dalam keadaan mereka ini ada taklif yang mana kena beramal juga kepada Allah SWT. Seperti mana manusia, mereka juga berketurunan, mereka juga berkahwin. Bagaimana keadaan itu? Ya, ada dalam ini ditulis bagaimana memang manusia tidak boleh nampak jin. Kalau nampak kalau nampak tu yang itu kena dirukiahkan. Belajar dan kita boleh belajar. Walaupun tak kuat boleh buka. Kalau dalam kitab ni di belakang ni dia ada tulis. Mudah-mudahan kita faham. Bila mana di sekolah-sekolah kita dengar kena histerian, kena histerian sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai ketua keluarga, kita kena ada ilmu sedikit. Bila ada ilmu kita pergi hutan, itu sebabnya kalau di hutan, kalau orang-orang dulu dia sebut macam mana ayat dia? Tok-tok cun tumpang lalu tumpang lalu nak ke hutan dan sebagainya. Pernah dengar tu? Kan ayat-ayat ni. Sekarang ni kalau pergi hutan kita kena tukar itu skrip. Ya. Contoh kalau kita pergi hutan biasalah tandasnya open. Tak ada tandas tetap. Tandas open. Bila nak ke kencing, janganlah kita kencing kat lubang-lubang, lurah-lurah. Ya, takut-takut lebih kencing bongkak sebelah. Itu lebih kencing dah ke kanan, dah kena bongkak sebelah. Dah dikencing dekat periuk jin, dikencing dekat kaki jin, marah kan, ditampar kan, ditendang kan, sengit sebelah. Itu yang kadang-kadang cakap lain macam sengit. Ada buah saya sendiri berlaku di Selancar. Selancar mana Robin? Selancar. Baru ni umurnya baru darjah 4. Waktu maghrib naik motor di Venta di kampung tak ada polis. Biasanya anak-anak kampung ni dia cukup copet naik motor. Dia ada motor apa tu, naik motor waktu maghrib pergi ladang. Cukup berani pergi ladang. Sampai ladang dia kata dia jumpa kawan ayahnya di lambai dia senyum. Tapi mata merah. Lepas tu jumpalah si ayah. Balik si budak ini, ya. Besok kan hari baru perasan dia jalan itik. Dia jalan itik. Telefon nak adik saya tanya, bang, anak saya ni kenapa ni bang kaki lain macam dia berjalan tersengit-sengit. Kata apa puncanya? Semalam dia pergi ladang, dia baru jumpa. Jadi malam tu tak perasan. Besok tu dia dah jalan tersengit-sengit membawa kaki. Tanya kok jatuh kau ni ladang? Siasat dulu. Ya, siasat. Tak jatuh. Gambarnya biasa budak dia cakap mana. Kita dapat rasakan macam ni. Nak pergi PKP tak boleh. Nak kontraskan keset pula konon 1,000. Dengan kata start bulan 11 Mac, bukan 1,000 dah, 10,000 dah. Masya Allah. Ya. Dan kita dengar sekarang ni di Negeri Sembilan ada 37 buah pusat penerima vaksin. Jadi ayah-ayah jangan lupa mendaftarkan diri untuk penerima vaksin.
Sedia maklum yang kita tahu bahawa sekarang ni ramai pula yang menolak, bukan ramai, ada separuh ataupun ada sebahagian yang tak setuju tentang vaksin. Ya, seperti wilayah mufti wilayah dan sebagainya telah bersidang ataupun merujuk ulama-ulama besar tentang vaksin, ya, kena ambil vaksin supaya kita mencegah, merawat dan sebagainya, ya. Baik, si budak ini alhamdulillah telah diruqyahkan, alhamdulillah sentuh. Kalau ibu ayah yang mana berada di ataupun cikgu yang berada di sekolah dengar berlaku histeria di sekolah biasalah, ya. Budak-budak ni kadang-kadang bagi yang perempuan dia datang datang kotor dan sebagainya, yang pampersnya tu buang ala kadar, buang ikut suka, ya. Benda-benda itu darah yang hisap. Itu sebabnya kalau di dapur selepas ini, di dapur isteri kita masak, ya, bekas-bekas yang dah masak tu, yang buangan itu ada tulang-tulang, ya, jangan disimpan. Kalau boleh malam itu juga buang, siap-siap dekat ruang, jangan disimpan dekat dalam dapur kita. Sebab ini mengundang, ya, dia boleh mengundang jin-jin datang. Itu kerana tulang-tulang ini adalah makanan mereka. Ya, dia bukan makan tulang tu, dia makan sup-sup tu, dia makan di tengah yang ada darah. Ya, itu sebabnya bila darah ini ada connection, jin ini, ya, dia boleh masuk dalam manusia, dalam badan manusia melalui darah. Ya, dia melalui darah. Itu sebabnya kalau kita ambil dulu, kita disunatkan untuk masuk hidung. Tak biasa lah, Ustaz. Kalau biasa dia okey kan. Kalau tak biasa dia modif. Masukkan cuci kita punya rongga, ya, supaya kalau ada dia terkeluar. Seronok bab jin ni. Ya, biasanya saya kupas tajuk ni dekat masjid Gantung Lam, di dalam tu, ya. Sebab dulunya saya tak berniat untuk ceramah pun, tapi bila masjid nak panggil, saya berkongsi lah, ya, berkongsi bagaimana rukyah ni. Okay. Dalam bab ini juga yang dikata apakah jin itu, apakah jin ini boleh melihat manusia atau manusia boleh melihat jin, ya, ada kupasan-kupasannya, ya. Dan juga kalau saya nak baca ini panjang, jadi saya ringkaskan. Baik, ini waktu isyak. Baik, kita dah masuk waktu isyak, insyaAllah. Dan kita berhenti kat sini dulu, insyaAllah. Mudah-mudahan kita sambung lagi. Saya rasa seronok pula nak berceramah. Rasa singkat sangat masa tadi, ya. InsyaAllah tak sampai kepada kitab, ya. Tapi insyaAllah mudah-mudahan bukan apa, bila kita memahami bagaimana merawat secara Islam, kita mampu memimpin atau kita bersedia kod-kod kono dekat kita, kono dekat keluarga kita tahu nak pulihkan. Kalau kita solat, kalau imam selepas solat tu dia ada bacaan tu, ikut imam tu. Selalu dibaca amanah Rasul, ayat kursi tu, itu sebagai pelindung juga kepada diri kita. Kita tak sedar kadang-kadang, tapi dalam ayat ruqyah itu dimakai. 3 kul bila kita nak tidur, bila kita nak tidur jangan lupa kita amalkan dengan diri kita dengan membaca 3 kul. Ya, seperti mana Rasulullah mengajar kita baca 3 kul tapak tangan, ya, satu daripada kepala sehinggalah ke tubuh badan kita. Jadi insyaAllah, ya, kalau kata nak kena himpit, nak kena ganggu dan sebagainya, maka terusir insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi sampai sini dulu, bila laluan berisyak, salah dan silap saya mohon kemaafan, dan insyaAllah ada masa kita bertemu lagi. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.